Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hdi qalbi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah 58 Jawi i'tiqad qadariyah. I'tiqad qadariyah yang sesat ini adalah bertentangan dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Qadariyah yang kita terang dulu, yang mana dia punya i'tiqad mereka yang berkaitan dengan qadar. Apabila Allah Ta'ala bagi kudrat kepada manusia, jadi manusia yang menentukan kudrat dia tanpa ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu adalah fahaman yang salah. Jadi yang sebab pada ini bertentangan dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, iaitu perbuatan manusia tak terkeluar dengan perbuatan Allah lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran telah ditegaskan dengan jelasnya bahawa perbuatan hamba tidak memberi kesan tanpa disertai dengan kudrat Allah. Cuma manusia ni dia ada kasab dan ikhtiar. Bagi ahli sunnah, manusia ni dia ada kasab, usaha buat ikhtiar dan pilihan pada zahir. Hakikat dia yang menentukan orang itu kaya, miskin dan sebagainya adalah dengan kehendak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran menyebut wa ma ramaita, dan apa yang kamu memanah, iz ramaita, apabila kamu memanah, walakinna Allah harama, tetapi Allah lah yang memanah benar. Maksudnya di segi zahir, usaha dan ikhtiar kita nampak lagi zahir, kita yang mengangkat anak panah. Tetapi yang menggerakkan anak panah itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita makan itu hakikatnya yang mengenyangkan kita adalah Allah Ta'ala yang mengenyangkan kita. Makan itu hanya usaha dan ikhtiar kita. Hamba itu sendiri, jika Allah berkehendak memusnahkannya, maka Allah boleh memusnahkan dengan tidak sesiapa pun boleh menghalang. Kalau Allah Ta'ala nak musnah dan menghancurkan seseorang itu, maka tak siapa-siapa makhluk ini boleh menghalang Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in yasha yudhhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu 'ala dzalika qadira. Surah An-Nisa. Jika Allah menghendaki, nescaya ia memusnahkan kamu, wahai umat manusia. Dia musnah boleh. Dan ia mendatangkan gantinya dengan umat yang lain. Dan adalah Allah amat berkuasa melakukan yang demikian itu. Kalau manusia tak mahu beriman kepada Allah, Allah tak musnahkan manusia itu, diganti dengan orang lain yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mazhab Qadariyah telah beriktikad juga bahawa berlakunya kekufuran dan pendurhakaan hamba terhadap Tuhan bukanlah dengan takdir Allah, malah adalah dengan kesan perbuatan hamba itu sendiri.
Dia kata berlaku maksiat, berlaku kekufuran, berlaku penderhakaan, bukan dengan sebab tak qada qadar ataupun takdir Allah. Semua tu manusia sendiri, perbuatan manusia sendiri yang buat benda tu. Itu kan. Sedangkan i'tiqad jemaah perkara yang baik seperti iman dan Islam, dan perkara yang tak baik seperti maksiat dan kufur, semua itu terambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma iman dan Islam rupa yang baik, hakikat pun baik. Kufur dan maksiat rupa dia tak baik. Sebab kufur, sebab maksiat, hakikatnya perbuatan kufur dan maksiat terkait daripada perbuatan Allah tak sekalian. Nak menunjukkan bahawa semua perbuatan ni terkait daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Qadariyah telah menafikan langsung qada dan qadar Allah. Jadi masa Qadariyah dia kata qada qadar ni tak ada. Tak ada. Berlaku kufur dan maksiat, manusia sendiri yang buat. Oleh sebab itu apabila macam tu, sebab apa ada manusia miskin? Sebab apa ada manusia miskin? Kalaulah perbuatan tu manusia yang menentukan, semua ada miskin. Ayah aku nak kaya, jadi kaya. Tak payah siapa kaya. Dan perbuatan tu kita yang menjadikan. Tapi ada miskin, ada kaya, menunjukkan perbuatan itulah terkeluar daripada perbuatan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah tidak akan berlaku kepada makhluk. Kata Qadariyah, takdir Allah tak berlaku kepada makhluk. Sedangkan yang sebab di jemaah bahawa qada dan qadar itu berlaku kepada semua makhluk. I'tiqad mazhab Qadariyah ini adalah merupakan suatu i'tiqad yang sesat dan batil, yang salah. Kerana i'tiqad mereka itu mengandung arti bahawa Allah tidak bertanggungjawab kepada makhluk yang bersifat lemah. Padahal dalam Quran telah diterangkan bahawa segala apa yang Allah jadikan di alam dunia ini semuanya adalah tertakluk di bawah takdir qada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan bahawa rukun iman dan enam. Yang akan sekali beriman dengan qada dan qadar. Tak beriman dengan qada qadar, dia bukan orang Islam, bukan orang beriman. Ikat dengan beriman. Semua berlaku. Orang tu sakit duk sampai 20 tahun tak mati-mati. Bila nak mati ni? Sebab benda tu qada qadar Allah. Demam sampai 3 minggu, semua qada qadar Allah. Sebab pada Allah. Jadi kita tak salah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Takdir Allah kepada manusia semenjak azali lagi. Semenjak ibu bapa kita tak kahwin lagi, kita Allah Ta'ala telah tentu takdir kita di azali. Kita nak mati umur berapa puluh tahun, 80 tahun. Kubur di mana, tempat mana, mati sebab apa, kemalangan jalan raya. Takdir orang tu putih, rendah, gemuk, hitam, semua tu pendek panjang dah tentu di azali. Mokok kita pun tak kahwin lagi, tapi kita sudah ditakdir, ditentu, ditulis orang azali sekian. Itu dia bertakdir. Sebab kepala aku ni kurus, tak gemuk-gemuk. Sebab takdir dia azali macam kita, aku pun kita boleh buat macam mana? Masalah ubat kurus juga nak buat macam mana? Orang yang gemuk dah jadi kurus. Punya cahaya ubat kurus, tak gemuk, tak kurus. Hak kurus nak gemuk pula. Macam gemuk tak kena. Tak kena. Hak gemuk nak kurus. Hak kurus kita kurus sangat. Kalau tak mahu aku, tak kurus. Nak gemuk pula.
tahdir. Kita baca semua tu dengan takdir Allah. Kurui, gemuk, hitam, putih, pendek, panjang, hidung mancung, hidung tak ada. Hidung tak ada saya. Semua ada takdir Allah. Kalau kita baca macam tu, kita sudah kita rasa puas hati dah. Kita serah pada Allah. Kita tak menyalah siapa-siapa. Ni sebab buat aku dulu ni tak jadi. Kita salah berlaku main anak anak lemah fikiran, mengaji tak pandai dan sebagainya. Ada betul menyalah ibu bapa kan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala tersebut, nyatalah kebenaran i'tiqad ahli sunnah wal jamaah bahawa perbuatan hamba itu tidak memberi apa-apa kesan. Perbuatan kita ni, pergerakan kita, angkat tangan, letak semua, tidak memberi kesan hakikat dia. Bukan dengan kodrat kita. Dari segi zahir kita nampak kita angkat tangan. Hakikatnya yang menggerakkan semua ni adalah kodrat Allah Ta'ala, dikaitkan dengan Allah. Cuma kita ni ada usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar. Kata usaha yang makan cara minum cari nafkah, ikhtiar ada pilihan. Itu bagi ahli sunnah wal jamaah yang sederhana. Tidak seperti yang Jabariyah yang menjerat bulat-bulat kepada Allah. Kalau baik pun baiklah, jahat pun jahat. Macam mana orang tak tentu lah. Tak boleh. Bahawa perbuatan hamba itu tidak memberi apa-apa kesan tanpa disertai dengan qudratullah dan kekufuran, dan ada kedurhakaan yang dilakukan oleh hamba itu adalah dengan takdir Allah. Bukan semata-mata kerjaan hamba sahaja. Takdir diadali dah macam tu lah. Fir'aun takdir diadali mati dalam kufur kepada Allah SWT. Diadali dah macam tu lah. Andainya hamba itu mempunyai kudrat tersendiri dan berkuasa penuh menjadikan sesuatu benda, tentu tidak akan didapati seorang manusia pun di alam dunia ini hidup menderita. Aku tak mahu menderita, nak bahagia. Sebab kita al-Quran dengan kita nak bahagia. Tapi sebab apa ada orang tak bahagia? Yang tak bahagia ada yang kahwin tunang 10 tahun, kahwin 3 hari cerai pun ada. Kan? Ada yang tunang 3 hari kekal kahwinan sampai anak cucu pun ada juga, macam-macam. Itu semua takdir Allah diazali. Hidup menderita dan miskin kerana kesemuanya berkehendak hidup mulia. Siapa yang tak nak hidup mulia? Kita nak hidup mulia. Aku masa anak aku nak pakai motor besar. Motor 40,000 je. Tapi tak sampai juga, tak sampai. Ada kan? Nak pakai besar? Ada? Ada tak? Ada okey. Tapi yang waktu besar kalau dia jatuh ada kita mati. Habis nak. Batal tu lah habis. Ni mesti kecil tu lah. Jadi kalau lah perbuatan tu manusia yang menentukan, semua manusia berkehendakkan hidup mulia. Tak ada orang bukan lagi usah sama duk meniaga orang. Aku nak kaya, jadi kaya. Lumah. Kalau macam ni tak ada orang meniaga, tak ada orang meniaga, tak ada orang pergi laut, tak ada orang beraya, semua pakai kaya belaka. Apabila kaya belaka, siapa nak berjara ikan? Siapa nak pergi laut? Dia semua pakai kaya. Dia nak tu. Joki-joki pun tak ada lah. Semua pakai kaya. Mereka orang beda lah. Tapi dalam kehidupan ada susah, ada miskin.
Hak susah khidmat untuk orang kaya. Cari ikan, kita dapat semua jual. Orang kaya orang miskin orang kaya. Tuan kami ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau semua pakai kaya, nampak nak tulis cari. Kalau semua pakai miskin pula, bayar juga. Siapa aku tak cari tolong apa? Aku nak tolong aku miskin. Nak tolong aku miskin juga. Tak boleh. Apa itu ada yang miskin, ada yang kaya untuk tolong-menolong. Hak kaya pun apa nama jangan dia buat sombong sangat dengan kekayaannya. Sombong kalau jumpa tak kenal. Main nak sendiri siapa tak terima dia. Nok sikit. Anak nak nikah pakat lah main surah jumpa si imam si nuri buat tali. Main hari kejadian sendiri tanpa pun tak terima. Padahal buat tak tak tengok semuanya. Sebab kita menggunakan orang. Dia kita kaya. Sampai satu masa kita berhadap kepada orang, kita percaya orang tapi kita salah orang. Kita salah orang. Salah kita. Sebab kita yang menunjukkan dorongan itu kepada orang lain. Kita jadi orang sederhana, orang yang cukup. Orang yang kehidupan yang cukup. Nak kata kaya pun tak, nak kata miskin tapi cukup. Makan minum kehidupan kita mencukupi. Kaya, kalau kaya sangat pun payah juga. Dia jadi, maksudnya saya nak dia kaya sangat, dia lupa diri, betul tak? Kalau hak lelaki kita kalau kaya sangat, ada mula punya idea baru. Dia nak buat rumah besar lah, pakai motor besar lah, kereta besar lah, nak kahwin 2-3 lah, contoh lah. Dia banyak, sebab apa harta dia bagi, dia tak senang apa. Baru terakhir yang nikah pula. Apa yang nikah pula? Jadi suami sederhana tu kira bersyukur lah. Sederhana. Sebab kaya pun kaya. Adik dia. Bayang lah. Terang sederhana pun ada nyanyi lah. Contoh. Aduh. Apa? Sebab tu ada satu orang dia kahwin sampai 4 dan 3-4 boleh tu satu rumah. Kira pakai ilmu apa tak tahu lah tua. Tapi kalau kahwin 3-4 tu satu rumah, kalau perempuan tu tak reda, tak boleh haram. Suami tak dipaksa tu. Itu bukan hak dia. Hak suami adalah keadilan. Adil. Dua sini. Nak adil dia bayar. Tidak. Dia boleh cenderung kepada hak dia kasih. Hak dia kasih hak mana? Hak muda. Hak rela. Hak tua. Pirat. Tak boleh. Kalau mereka tak rela, pasal satu rumah haram. Kalau 4 orang tu reda, tak apa, kami suka. Tak apa. Tak biasa orang suka. Kok mungkin setiap isteri tu dapat 15,000 tak apa. Orang 10,000, tak apa lah, kami reda satu rumah. Rumah dia dekat mana tak. Lagi tajuk orang, lagi tu. Dia suka lagi tajuk. Kerana kesemua manusia berkehendak hidup mulia. Tak ada satu manusia pun yang tak nak hidup mulia. Kan? Semua nak hidup mulia, bahagia dan kaya raya. Padahal berapa banyak manusia didapati tidak mencapai segala apa yang dikehendakinya. Banyak manusia yang tak mencapai apa yang dia nak. Ada setengah dia nak, aku nak anak 5 orang. Tak sampai. Kadang-kadang yang tak nak anak sampai 8 orang. Tu dia orang. Kawan ni punya usaha lah cari
ubat-ubat kampung, ubat tanah, payuk rumah ada orang. Payuk tanah pergi jumpa merata untuk bomoh. Nak dapat anak, tak dapat. Sebab ada orang lala nak muda-muda, dah kahwin muda, dia kata abang kita ni muda lagi. Cik tak nak anak lagi lah, muda lagi. Nanti umur 30 ke boleh lah nak anak, dah muda nak dulu lah. Kan. Kemudian dia makan tu apa nama pil untuk tak dapat anak. Dia rancang dia kata kita muda lagi abang, tak payahlah umur 30 nak baru boleh kita nak anak, baru ada persediaan nak mengandung. Nak anak tu dah muda lagi, kita happy semua dalam sana semua kan, gaya buat anak. Makan pil rancang sampai nanti masa abang cik nak anak. Nak anak dulu handuk rancang, tetapi Allah yang merancang. Kita hanya merancang, akhirnya Allah merancang. Dah umur 30 rancang anak, tak dapat. Carilah untuk bomoh, merata untuk bomoh, merata apa negeri saya untuk bomoh, tak dapat anak. Macam kau rancang sangat, tak kira lah kita dapat rezeki kita. Bunyi puan setiap anak yang lahir ada rezeki dia dengan kita timbang. Orang dulu anak ramai, sampai 10 orang kerja apa? Duk cari kita lah. Lah ni anak dikit-dikit 3 orang, 4 orang. Leceh sangat anak orang. Oi, tu tak boleh kan sama lagi. Malu kat betul dulu lah. 7 pada. Ini adalah satu kenyataan dan bukti yang jelas bahawa segala usaha dan pekerjaan hamba itu tidak terlepas di bawah kekuasaan Allah. Tak terlepas pun. Daun yang luruh dalam ribuan, dalam bilion daun-daun yang banyak tu, ada daun yang luruh pun dengan izin Allah Ta'ala. Dia takkan jatuh dengan tanpa izin Allah, semua dengan izin Allah. Di mana hamba itu hanya membuat suatu plan atau cadangan, ia akan dilakukannya mengikut kehendak dan kemahuan yang tersirat dari dalam hati hamba tadi. Tetapi pelaksanaannya adalah tertakluk di bawah kudrat dan iradat Allah. Kita hanya rancang saja. Aku fikir nanti aku nak buat rumah besar dan pencen 20 hari meninggal. Itu rancangan kita. Jangan tunggu pencen, tak pencen, buat dulu. Main pencen tak lah haram. Tak larang yang pencen umur 60, 58, 60. Tak larang di mana haram. Duduk orang pencen yang duduk kat surau, kat masjid buat ibadat, tak di mana dah. Tak buat rumah apa dah. Duduk rancang. Masa pencen pun nak buat rumah. Main pencen tak larang, tak buat apa dah. Itu perancangan kita saja. Selain daripada i'tiqad yang tersebut, pemimpin dan penganjur mazhab Qadariyah telah menyiarkan dan mengembangkan juga i'tiqadnya yang sesat dan batil, iaitu mereka i'tiqad bahawa Allah tidak mengetahui langsung sesuatu perkara yang bakal terjadi sebelum perkara itu terjadi. Ini melampau. Allah Ta'ala cipta kita. Allah Ta'ala cipta perbuatan kita. Semua ada tahu. Benda yang terlintas dalam hati kita, angan-angan kita yang tersirat, semua Allah Ta'ala tahu. Sebab Allah Ta'ala cipta kita dan perbuatan kita. Tak terkeluar apa. Kita dunia apa? Dua satu orang jahat. Allah Ta'ala tahu. Bertaubat kan? Kan? Tu.
Jadi pada dia ni kata tidak bahawa Allah tidak mengetahui langsung sesuatu perkara yang bakal terjadi, yang akan terjadi. Dan sebelum perkara itu berlaku, menurut i'tiqad mazhab pada dia, Allah SWT mulai mengetahui segala perkara itu ialah di masa permulaan berlakunya perkara tadi. Sebab tu dia tak beriman dengan perkara. Benda yang berlaku, ia akan berlaku. Semua ni telah ditetap ada di azali dah. Dia tetap lama dah. Cuma kodok tu tak berlaku lagi. Sebab dia dah ada kat sana. I'tiqad mazhab qadariyah seperti tersebut bertentangan juga dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dan nas Quran. Dalam Quran termasuk beberapa keterangan yang membuktikan bahawa segala perkara dan peristiwa yang berlaku di sekitar alam dunia ini semuanya diketahui oleh Allah. Orang Mu'tazilah kata apa? Allah Ta'ala tahu benda yang besar-besar saja. Benda yang kecil-kecil dia tahu. Lagi macam Mu'tazilah adik-beradik pada dia, anak cucu dia ni. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah yang disembah dan diakui kekuasaannya di langit dan bumi. Ia Allah mengetahui apa yang kamu rahsiakan. Kita rahsia, semua dia tahu. Betul rahsia awal ni. Ada rahsia Allah tak nak tahu. Akhirnya besok Allah tak beritahu. Ni suami kami ni rahsia banyak ni. Rahsia banyak. Hari tinggal, datang ada seorang perempuan main rumah. Nak main jalan orang mati. Perempuan di rumah kena hang siapa? Aku isteri si mati pula. Pencah nanti kedua. Apa yang tak tahu? Mati baru tahu. Rahsia. Tak tahu bunyi lah. Tahu juga. Dia main jadi. Ada. Rahsia. Teriak bunyi. Tapi mati dia main cari. Rahsia pula. Tapi tak boleh tahu. Dia mati dah. Ya. Dia mati dah. Tak ada senang tu sampai nak tunjuk. Tak tahu langsung. Tak tahu. Pandai dia bilang. Dan apa yang kamu lahirkan, dan dia juga mengetahui apa yang kamu usahakan. Dia tahu semua. Yang kedua firman Allah, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kamu atau kamu melahirkannya, nescaya Allah mengetahuinya. Allah Ta'ala tahu semua. Dan Ia mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Allah amat berkuasa atas setiap sesuatu. Banyak Quran. Yang ketiga firman Allah, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Suratul An'am. Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segalanya ghaib ya ghaib. Allah Ta'ala tahu semua. Tiada sesiapa yang mengetahui benda ghaib ni melainkan Dia sahaja. Antara benda ghaib apa dia? Bilakah nak berlaku kiamat? Kan? Bilakah nak berlaku kiamat? Satu Allah Ta'ala yang tahu. Nabi pun tak tahu. Malaikat Jibril yang dekat dengan Allah pun tak tahu.
Tetapi kiamat ni dia akan berlaku pada hari Jumaat. Semua hari Jumaat. Adam dicipta hari Jumaat, dimasukkan surga hari Jumaat, dikeluarkan surga pun hari Jumaat. Sebab Jumaat ni penghulu segala hari. Jadi nak berlaku kiamat pada hari Jumaat. Hari Jumaat tahun bila tak tahu. Tak tahu. Kalau tahu boleh. Manusia belum sampai tarikh tu semua jadi baik berlaku penuh berzion. Sebab nak kiamat dah. Tak kiamat lagi. Tu dia buatlah maksiat teraka. Dah tahu kita nak kiamat 2024 contoh kan. Taubat hati dah. Tapi kiamat dirahsiakan oleh Allah. Siapa pun tak tahu. Dan ia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut, dan tidak gugur terhadap daun pun, melainkan ia Allah mengetahuinya. Allah Ta'ala. Dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak gugur yang basah dan tidak yang kering, melainkan semuanya ada tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, lauh yang terpelihara, yang terang dan nyata. Simpan kat sana. Berdasarkan firman-firman Allah Ta'ala tersebut, nyatalah kesahihan i'tiqad mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahawa Allah Ta'ala adalah mengetahui semua perkara yang berlaku di alam dunia ini. Kita tahu semua. Sama ada perkara itu belum berlaku, permulaan berlaku, sedang berlaku, dan yang akan berlaku, tidak ada sesuatu perbuatan atau perkara yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Malah gerak hati manusia pun diketahui oleh Allah. Tahu semua. Oleh itu pengetahuan Allah adalah secara mutlak, tak dicek dengan apa-apa, mutlak, tahu semua. Dan meliputi ilmunya, ilmu Allah pada semua perkara dan perbuatan yang dilakukan oleh hamba di dunia ini. Kita tahu semua. Firman Allah Ta'ala ni, wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dan bahawasanya sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Kita tahu semua. Firman Allah Ta'ala tersebut juga membuktikan bahawa golongan mazhab Qadariyah itu adalah golongan yang sesat. Akidah mereka adalah akidah yang batil, yang salah. I'tiqad mereka terkeluar daripada i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan kepercayaan mereka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi asas akidah yang sahih, yang betul. Begitu juga halnya mazhab Mu'tazilah dan mazhab Jabariyah, semua sesat belaka. Dan mereka ini termasuk dalam 72 golongan yang masuk neraka pada dia Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah lah. Semua termasuk dalam 72 golongan yang masuk neraka. Hanya satu golongan saja yang selamat, yang berjaya, An-Najiyah. Apa dia? Iaitu golongan Ahlussunnah wal Jamaah. So, hubungan dengan ini, ciri-ciri akidah yang batil ialah apa dia? Yang pertama, syirik dan kufur kepada Allah. Syirik ni dia menyekutukan Allah dengan benda lain. Dia kata selain daripada Allah ada Tuhan, dia panggil syirik. Dan kufur, maksudnya tidak mengaku kewujudan Allah, itu maksud kufur. Ada sebut kufur kafir, kafir, kufur. Apa maksud kafir? Orang yang menutup kebenaran. Kebenaran apa dia? Kebenaran mesti beriman kepada Allah, mesti beriman kewujudan Allah. Tapi dia tak beriman, dia kata Allah Ta'ala tak ada. Apabila dia kata Allah Ta'ala tidak ada, itulah dia makan kafir. Orang yang menutup kebenaran. Kata orang kafir, dia pemarah. Tak pilih Quran kata. Orang-orang yang syirik, yang menduakan Allah dan
dan kufur kepada Allah. Akidah mereka adalah akidah yang batil, yang salah. Kerana mereka tidak mempercayai keesaan Allah, kekuasaan Allah, iaitu menyemutukan Allah, dan mereka adalah orang yang sesat. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua pun, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Maknanya sesat yang paling dahsyat yang paling jauh sekali adalah orang yang mensyirikkan Allah, orang yang menduakan Allah dengan perkara yang lain. Dan mensyirikkan Allah, menduakan Allah, dia akan syirik akbar. Syirik akbar yang tidak diampunkan oleh Allah dan menyebabkan dia kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak kira keluar dah daripada neraka. Kalau nanti mana mu dalam neraka tu, dia boleh keluar dah. Dia tak boleh keluar sebab apa? Dia menduakan Allah. Tak payahlah untuk kejam minta syafaat. Tak boleh keluar. Siapa yang menduakan Allah, mensyirikkan Allah, kufur dengan Allah, masuk neraka, tak keluar dah. Nak kena panggil dah. Oi, mak, main mak lah. Lain pada itu, kalau dosa tidak mensyirikkan Allah, dosa-dosa besar, dosa berzina, dosa mencuri dan sebagainya, kalau kita bertaubat sebagai taubat nasuha kepada Allah Ta'ala, maka dosa itu diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada harapan masuk syurga, tapi dia masuk neraka dulu. Diseksa mengikut pada dosa dia. Dia habis dosa dia gelap, dia akan mandi dalam satu sungai Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Akhir sekali dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada harapan lagi. Orang yang kufur pula, akidah mereka adalah juga akidah yang batil, kerana mereka ingkar kewujudan Allah. Mereka ingkar kewujudan Allah. Dia kata Allah Ta'ala tak ada. Malaikatnya, kitabnya, rasulnya dan hari akhirat. Dan mereka juga adalah orang yang sesat. Firman Allah, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan sesiapa yang kufur, ingkar kepada Allah, tak mengaku kewujudan Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Kemudian ciri-ciri akidah yang batil apa dia? Yang kedua, tidak berdasarkan kepada nas. Dia tak ada nas Quran dan hadis. Akidah yang tidak berdasarkan kepada nas syarak, iaitu dari syar'iyah syarak dalam Quran dan sunnah, adalah akidah yang batil, kerana keimanan mereka itu mengenai ketuhanan dan kerasulan tidak berdasarkan wahyu ilahi, Quran dan hadis. Di mana akidah yang sahih itu adalah berdasarkan Quran dan hadis. Kalau akidah yang sahih, akidah ahli sunnah berdasarkan Quran dan hadis. Akidah yang batil tak berdasarkan Quran dan hadis. Misalnya kewujudan Allah Ta'ala ada berdasarkan firman Allah, huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada tuan melainkan Dia yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata. Ialah yang amat pemurah lagi amat pengasihani. Dan keesaan Allah ini adalah berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Ikhlas. Katakanlah hai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Esa lain satu lain. Satu boleh dibahagikan.
benda yang satu boleh dibahagi. Tapi kalau eka tak boleh bahagi, tak boleh pecah dan tak boleh dibahagi. Allah tu eka lah. Tapi masuk kataan orang Melayu, Allah tu satu. Satu merujuk kepada eka lah. Eka. Allah yang menjadi tumpuan segala makhluk. Semua makhluk berhajat kepada Allah untuk memohon sebarang hajat. Ia tiada beranak dan ia pun tidak diperanakan, dan tidak ada sesiapa pun yang setara, yang sebanding dengannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, ciri akidah yang batil, yang salah, apa dia? Mengikut logik akal semata-mata dia pakai akal. Wahyu Quran dia kemudiankan, dia pakai akal, logik akal. Sebab tu orang Mu'tazilah mereka kata seksa kubur tak ada, nikmat kubur pun tak ada. Sebab apa? Sebab mereka tak nampak. Mereka boleh nampak, mereka boleh hukum benda yang nampak dengan mata, yang boleh hukum dengan akal. Yang tak nampak, maka tak beriman. Sebab tu Mu'tazilah ni dia kata seksa kubur tak ada, nikmat kubur tak ada, apa nama syurga neraka tak ada, yang sirat tak ada, apa nama mizan tak ada, kautsar semua tak ada. Jadi mati jadi tanah habis. Tu dia buat macam kaidah. Tapi bagi ahli jemaah berdasarkan nas Quran dan hadis semua ada. Dalam ilmu akidah dia panggil aqaidul iman, dibul iman atau tauhid, mengenal dan membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya boleh dilakukan dengan dua cara, iaitu mengenal nama-nama Allah. Nama Allah ada berapa kan? Nama-nama Allah ada berapa? Apa? Nama Allah tu banyaklah kan. Kita dulu ada 3,000 nama Allah. Sifat Allah ada apa? Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang berdasarkan kepada dalil ada 20. Cara tafsir. Cara ijma'nya sifat-sifat Allah banyak tak terhingga kan. Yang bagi sifat Allah secara iman begitu banyak tak terhingga. Yang bagi ada dalil 20. Dan zatnya iaitu mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan zatnya. Kita kenal zat Allah, zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dengan berdasarkan dalil-dalil naqli. Dan naqli ini dalil Quran dan hadis, dalil tidak naqli. Dan boleh juga dilakukan dengan menggunakan akal fikiran, dengan memikirkan kejadian alam sekeliling. Boleh juga kita nak kenal Allah, kita memikirkan kejadian alam sekeliling kita, dengan kejadian langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang ada keduanya. Firman Allah, qul unzuru madza fis samawati wal ardh. Katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi, dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Mereka suruh menjawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una walhamdulillah.